Malam ini kita sambung lagi pengajian kitab Aqidatul Tahawiyah, yang mana pada sesi yang lalu kita telah pun menghabiskan beberapa pengenalan ataupun muqaddimah tentang Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ilmih. Maka hari ini kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah dalam risalahnya ataupun dalam kitab Aqidatul Tahawiyahnya. Dan kita dah syarahkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, iaitu tentang makna abtadi'u, iaitu aku mulakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang maha memberi rahmat kepada orang yang beriman dan orang yang kafir di dunia, dan maha memberi rahmat hanya kepada orang beriman di hari akhirat kelak, dan yang bersifat dengan maha memberi rahmat yang khasah untuk orang-orang yang beriman. Maka kalimah Allah dan kalimah Ar-Rahman itu adalah kalimah yang khas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata nama yang khas, tidak boleh menamakan selain Allah dengan Allah, dan tidak boleh menamakan selain Allah dengan Ar-Rahman. Jadi kalau ada kawan kita yang bernama Abdul Rahman, jangan dipanggil Rahman pada namanya, kerana namanya Abdul Rahman, hamba yang Ar-Rahman, kan namanya itu Rahman. Jadi bagi sebahagian orang-orang Melayu yang mungkin tidak mengetahui dan tidak mempelajari perkara ini, maka boleh jadi dia memanggil kawan dia Abdul Rahman dengan perkataan Rahman, maka ini adalah salah, dan ia adalah kata nama khas untuk Allah seperti Al-Muhyi, Al-Mumit, Dzul Jalali wal Ikram. Kata-kata nama yang hanya khas untuk Allah, tidak boleh menamakan kepada selain Allah. Jadi kalau ada kawan kita namanya Abdul Rahman, panggil dia Abad, ataupun panggil dengan gelaran-gelaran yang bersesuaian dengannya, tetapi bukan dengan kalimah Ar-Rahman. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i ahli millah. Itu kata pengarang rahimahullah, ini adalah suatu penyataan, pada menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jama'ah. Maka di sini kita kena faham. Pertama dulu kita kena faham apakah ta'rifan secara ringkas, apakah dia mazhab yang dinamakan sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka ramai orang di akhir zaman ini, mereka mengeksploitasi, itu menyalahgunakan kalimah ahli sunnah wal jamaah hanya semata-mata untuk mempromosikan ajaran mazhab mereka yang bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maka bila kita sebut ataupun bila pengarang Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah, maka di sini kita kena faham apa yang disimpulkan, apa yang dihimpunkan, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya ini adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah keseluruhannya. Keseluruhannya. Bukan semata-mata pegangan satu kelompok ahli sunnah dan ada satu kelompok ahli sunnah yang lain berpegang dengan pegangan yang lain, tidak. Kerana ini adalah masalah usul, ini adalah akidah. Ini bukan masalah fiqah. Kalau masalah fiqah, kita boleh dapati berapa banyak qaul-qaul, aqwal, pendapat-pendapat para fuqaha yang bertaraf mujtahidin, yang mereka berijtihad dengan pelbagai ijtihad, dan ijtihad mereka ini menghasilkan beberapa pecahan-pecahan hukum, yang mana pecahan hukum ini mungkin berlaku khilaf di antara para fuqaha, sama ada pada hukumnya wajib atau hukumnya haram, atau pada hukumnya sunat, atau pada hukumnya mubah, atau hukumnya makruh. Ada khilaf para ulama, seperti yang kita lazim mengetahuinya, seperti kalau dalam solat subuh adakah kita buat qunut, maka di sisi mazhab Syafi'i itu adalah sunat, di sisi mazhab Imam Abu Hanifah ia tidak disunatkan, dan sebagainya. Ada banyak masalah-masalah khilaf di antara para fuqaha terhadap masalah-masalah fiqh.
ibadah, mahupun dalam masalah muamalat, mahupun dalam masalah munakahat dan sebagainya. Tetapi apabila pengarang menyebut hadza zikru bayani akidah, bila sebut ini adalah suatu penyataan bagi menerangkan akidah, maknanya bila sebut akidah tidak ada khilaf pada masalah usul di kalangan semua ahli sunnah wal jamaah. Di kalangan semua ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu kelompok yang nama-namanya itu yakni daripada perkataan ahal, daripada perkataan sunnah dan juga daripada perkataan al-jamaah. Jadi ahal ini dalam bahasa Arab biasanya kita kembalikan kepada suatu kelompok yang disandarkan kepada sesuatu. Contohnya ahli bait. Bila kita sebut ahli bait ni maksudnya ialah mereka yang dinisbahkan nasabnya itu secara sahih dengan bukti-buktinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut ahli Makkah contohnya, maka mereka yang duduk di Makkah atau berasal daripada Makkah, ahli Madinah, ahli-ahli yakni kelompok yang duduk di Madinatul Munawwarah, ahli Yaman yang duduk di Yaman, contohnya ahli Malaysia yang duduk di Malaysia, maknanya yang dinisbahkan. Bila kita sebut ahal. Apabila kita sebut dalam kalimah ahli sunnah jamaah, iaitu mereka yang menyandarkan diri mereka kepada kalimah as-sunnah, kalimah al-jamaah, yang mana ada pegangan-pegangan tertentu, ada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dipatuhi dan perlu diikuti, yang perlu dijaga dengan betul-betul 100% akan akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Maknanya bila kita sebut saya ahli sunnah wal jamaah, jadi bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, apakah makna dia? Iaitu yang mengikut prinsip-prinsip as-sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip as-sunnah wal jamaah. Bukan orang yang macam lalang. Bila ada isu-isu politik, dia boleh keluar sekejap, dia pergi tempat lain, dia pegang benda lain. Kalau ada masalah isu-isu yang berkaitan dengan kaum kerabat, dia boleh jadi. Ini tidak dipanggil sebagai ahal. Ini tidak dipanggil sebagai ahal kerana ahal ini ialah al-mutamassik, yang berpegang teguh, yang sungguh-sungguh pegang, itu namanya ahal. Jadi kalau setakat menyandarkan diri saya ahli sunnah wal jamaah, kalau dekat sana dia boleh pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, boleh cerita pasal agama contohnya. Tapi kalau dalam suatu ketika yang lain, dia boleh je ikut prinsip-prinsip ajaran yang lain. Kadang suatu ketika kita dapat lihat, dia mensyarahkan sifat 20, tapi kadang-kadang dia mensyarahkan akidah yang lain. Kalau berhadapan dengan satu kelompok, dia syarah begini. Kalau dia di hadapan satu kelompok, dia syarah begini. Yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka orang seperti ini dia hanya muntasib. Dia hanya muntasib ila sunnati wal jamaah. Dia bukan ahal. Dia bukan ahli, dia muntasib. Orang yang menisbahkan sahaja diri mereka kepada as-sunnah wal jamaah. Tapi bila kita sebut ahal, maksudnya ialah al-mutamassik, yang berpegang sungguh-sungguh dengan apa? Dengan as-sunnah wal jamaah. Dan kalimah as-sunnah ni maksudnya apa? Kalimah as-sunnah ni pada asal maksud as-sunnah ni ialah jalan. Ialah jalan. Jadi ta'rifan as-sunnah ini berbeza-beza mengikut bidang keilmuan. Kalau dalam bidang fiqh, ta'rif sunnah ini ada ketika dimaknakan dengan an-nafilah, dengan makna an-nawafil, dengan makna perkara yang jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu dinamakan sunnah juga. Dengan makna nafilah, dengan makna perkara yang jika dibuat dapat pahala, jika ditinggal tak dapat dosa. As-sunnah pula kalau dalam bidang hadis contohnya, maka disebut kullu qaulin au fi'lin, setiap perkataan atau perbuatan, atau takririn, atau setiap takrir, perakuan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ianya adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dipanggil sebagai sunnah, atau kadang-kadang juga dikenali sebagai hadis.
Begitu juga takrifan yang luas tentang makna as-sunnah. Kadang-kadang perbuatan sahabat, atharus sahabat, atharut tabi'in, atharut tabi'in, sebagian ulama menggolongkannya juga disebut sebagai sunnah. Kalau istilah sunnah ini dalam bidang keilmuan yang lain juga, dalam fiqh juga kadang-kadang disebut sunnah ini refer kepada bid'ah. Sebagaimana yang kita dah syarahkan dalam akidah muslimin tentang masalah bid'ah, diambil daripada hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang buat suatu inovasi, suatu perkara yang baharu, yang ianya baik, sunnatan hasanah, falahu ajruha, maka baginya pahala dia, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya satu pun. Jadi kalimat as-sunnah ni dia depends kepada angle mana yang kita sedang membincangkan. Jadi kalau kita refer kepada masalah akidah, bila kita sebut as-sunnah, juga dia lebih kurang dengan takrifan hadis. Lebih kurang dengan takrifan dalam bidang hadis, tetapi ia lebih meluas lagi, iaitu apabila kita sebut sunnah dalam perbahasan akidah ahli sunnah, ialah kita menyebut bahawasanya as-sunnah di sini ialah dengan makna akidatan wa syariatan. Akidahnya Nabi SAW dan syariatnya Nabi SAW, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah as-sunnah. Itu adalah as-sunnah. Maka al-jamaah pula, ini secara ringkas ya, kita tak pergi secara detail, yang detail betul. Kita pergi secara ringkas saja. Al-jamaah pula, ia refer ataupun ia merujuk kepada suatu kelompok yang Nabi sebut al-jamaah ini, apakah dia? As-sawadul a'zam, iaitu majority. Bila kita sebut al-jamaah di sini, maksudnya yang majority. Yang majority. Bila sebut majority ni, maknanya dia yang paling banyak. Dia yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat apabila digabungkan, tadi kita syarah secara cerakin, apabila kita gabungkan ahli sunnah wal jamaah, maka kita faham dia adalah suatu kelompok manusia yang mereka berpegang teguh dengan akidah Nabi dan syariat Nabi, yang mana kelompok ini pasti ianya majoriti. Pasti ianya majoriti kerana ia janji Nabi SAW. Apabila sahabat tanya apakah di al-jamaah, maka Nabi SAW menyebut as-sawadul a'zam, iaitu kelompok yang majoriti. Maka bila kita sebut kalimat ahli sunnah wal jamaah, maknanya apa? Maknanya suatu kelompok yang menyandarkan diri, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, syariatnya dan akidahnya secara nyata, dan juga mereka yang mereka majoriti. Mereka ini pasti majoriti yang menyandarkan diri mereka kepada agama Islam. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu adalah kalimah ahli sunnah wal jamaah. Ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita membaca kalam pengarang ni menyebut tentang madhhabi fuqaha'il millah, atas jalan madhab para fuqaha millah, kemudian disebut namanya, iaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Nama sebenar Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, yang berasal daripada Kufah, dan Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari, iaitu sahibain bagi Abu Hanifah. Dua orang sahabat Imam Abu Hanifah ialah Abu Yusuf dan juga Abu Abdillah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani, yang mana Abu Yusuf itu wafat pada 150 Hijriyah, dan Imam Syaibani wafat pada tahun 189 Hijriyah. 189 Hijriyah, yang mana mereka semua ini adalah pelopor ataupun pembawa ataupun penegak ataupun
mereka yang mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah pada zaman mereka. Pada zaman mereka. Bukan bermakna, kata pengarang dalam ini, bererti Imam Abu Hanifah dia ada satu mazhab akidah yang berlainan dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ada satu akidah yang berlainan dengan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang berlainan dengan mazhab Imam Malik. Tidak. Pada perkara usul, kerana kita sedang membincangkan yang usul, bukan yang furu', kita membincangkan yang usul. Kalau yang furu' itu tidak masuk dalam ni. Kalau kita ada jumpa yang furu' sedikit-sedikit tu, insya-Allah kita akan syarahkan tentang masalah-masalah yang timbul di antara mazhab al-Asy'ariyah dalam akidah, mazhab al-Asy'ariyah dan juga mazhab Maturidiyah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat kata pengarang ala madhhabi fuqaha'il millah, kerana pada awal hayat kehidupan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Imam Abu Hanifah dia adalah seorang yang sangat-sangat mempertahankan akidah ahli sunnah. Banyak perdebatan yang berlaku di antara Imam Abu Hanifah dengan golongan-golongan yang sesat. Bahkan ada sebahagiannya golongan-golongan yang kufur wal'iyadu billahi ta'ala. Dan juga Imam Abu Hanifah berdebat bukan sahaja dengan golongan-golongan yang sesat yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, mazhab-mazhab yang menyandarkan diri mereka kepada Islam seperti mazhab Qadariyah, seperti mazhab Mujassimah dan sebagainya, tetapi juga Imam Abu Hanifah berdebat dengan golongan-golongan yang bukan Islam, seperti golongan Majusi atau golongan yang etis dan sebagainya. Maka di sini semua yang dihimpunkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ialah himpunan akidah yang dipegang oleh semua ahli sunnah. Semua ahli sunnah. Yang mana kalau fiqahnya 4 mazhab dan mazhab-mazhab yang muktabar yang sebelum ini, seperti mazhab Imam Al-Auza'i, seperti mazhabnya Imam At-Tabari dan sebagainya, yang mana mereka ada mazhab mereka tetapi tidak diteruskan kerana kurangnya tadwin, kurangnya penulisan mazhab-mazhab ini dan pengikut-pengikut yang meneruskan legasi mazhab mereka, maka mazhab itu hilang begitu sahaja, yakni dengan kewafatan ataupun perginya para ulama ini meninggalkan dunia, maka mazhab mereka tidak diteruskan. Seperti mazhab Imam Al-Auza'i dahulunya diamalkan di seluruh Syam, tetapi apabila mazhab Imam Syafi'i masuk ke dalam Syam, maka mazhab Imam Al-Auza'i ini dihilangkan sedikit demi sedikit. Akhirnya umat Islam di Syam kebanyakannya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tetapi di sini kita nak faham bahawasanya seluruh ahli sunnah. Jadi kalau dalam mazhab fiqahnya itu, semua ahli sunnah yang dalam mazhab fiqah itu, tak kira lah dia ni Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, Auza'i ke, Tabari ke, yang sebelum ni dan selain daripada mereka, semuanya adalah berpegang dengan prinsip-prinsip akidah yang digariskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebab tu disebut wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Maka itulah yang mereka pegang, yang mereka iktikadkan, pegangan mereka daripada akidahnya berdasarkan kepada mazhab para fuqaha, bukan sahaja fuqaha yang disebut Imam Abu Hanifah dan selainnya, tetapi juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan ulama-ulama muktabar yang besar-besar. Itu semua adalah uslub akidah mereka dan prinsip-prinsip akidah mereka. Tetapi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia menyebut tentang nama Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani tidak lain tidak bukan adalah kerana beliau berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah dalam fiqahnya, dan pada sebahagian kita kata perkara-perkara yang furu' dalam akidah, beliau berpegang dengan apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah instead of yang dipegang oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaihim. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang naqulu
Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Maka sekarang pengarang kata, aku memulakan perbicaraan aku tentang akidah, iaitu dengan menerangkan tentang first sekali, yang utama sekali adalah tentang tauhidullah. Tentang apa yang ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan makna tauhid. Apakah tauhidkan Allah Ta'ala itu? Apakah yang dimaknakan dengan mentauhidkan Allah? Kerana apa? Kerana masalah iman sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini, iman ini adalah syarat kepada sahnya ibadah kita. Iman itu adalah syarat kepada sahnya ibadah seseorang. Jika seseorang dia tidak beriman, atau jika dia kata dia beriman, tetapi pada prinsip-prinsip akidahnya bercanggah dengan apa yang dibawa oleh majoriti para ulama yang menyandarkan diri mereka kepada ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, maka mereka tidak dipanggil sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Seperti golongan-golongan yang menjisimkan Allah. Bagaimana orang yang menjisimkan Allah dipanggil sebagai orang yang mentauhidkan Allah? Apabila kita sebut tauhid, apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah menyebut, at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdath. Tauhid itu ialah mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang wujudnya tiada permulaan, yang tiada pencipta bagi kewujudannya, minal muhdath, daripada makhluk, perkara yang baharu, yang ianya ciptaan. Maka kalau seseorang dia menjisimkan Allah, dia menjisimkan Allah, dia kata Allah Ta'ala ni ada juzuk tangan, ada juzuk kaki, ada juzuk muka, ada juzuk mata dan sebagainya, maka orang ini telah menjisimkan Allah kerana apa yang bersusun dengan juzuk-juzuk, ada juzuk tangan, ada juzuk mata, ada juzuk muka, ada juzuk kaki, itu hanya jisim. Kerana ta'rifan jisim itu ialah ma tarakkaba min jawharaini aw akthar, apa yang bersusun daripada dua juzuk atau lebih. Dan jauhar itu dipanggil sebagai juz'un, sebagai suatu juzuk. Maka juzuk bahagian yang tertentu. Maka juzuk, satu juzuk yang paling kecil adalah jawharul fard, juzuk yang alladhi la yatajazza, yang tidak lagi dibelah bahagikan. Itu namanya juzuk yang paling kecil, yang namanya jauhar al-fard. Adapun susunan jauhar ini, bila dia bergabung, dia akan membentuk suatu rupa bentuk yang ianya terdiri pada juzuk-juzuk. Sama ada dia bulat atau petak atau tiga segi atau heksagon atau oktagon, atau ia panjang atau ia pendek, atau ia kurus atau ia gemuk, atau ia tebal atau ia nipis. Itu namanya jisim. Itu namanya jisim. Tak kala mana seseorang mengatakan Allah Ta'ala itu besar saiznya, atau kecil saiznya, atau tebal saiznya, atau nipis saiznya, atau tinggi saiznya, atau rendah saiznya, dan sebagainya, ini dipanggil menjisimkan Allah. Kerana yang disifatkan dengan saiz dan ukuran dan juzuk-juzuk dan anggota badan hanyalah jisim. Bila mana mereka menjisimkan Allah, mereka kata, Allah Ta'ala ada saiz yang besar, Allah Ta'ala ada ukuran, Allah Ta'ala tebal, Allah Ta'ala nipis, Allah Ta'ala panjang, Allah Ta'ala pendek, Allah Ta'ala tinggi, Allah Ta'ala lebar. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Maka orang seperti ini tidak dikatakan mereka itu tauhidkan Allah. Tidak dikatakan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita sebut naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah, kami sedang menyatakan tentang tauhid kepada Allah dalam keadaan kami beriktikad dengan tauhid ini. Kami beriktikad dengan akidah ini. Sekarang ni kami beriktikad dengan akidah ini. Dan keyakinan kami pada ketika ini saat membicarakan tauhid ini bitaufiqillah. Dengan apa? Dengan petunjuk daripada Allah, kerana hidayah milik Allah.
Kerana hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Taala mengkehendaki pada azali bahawasanya kita semua ini daripada sudut keharusan akal wal iyad billah, kalaulah Allah Taala memang dah berkehendak pada azali bahawasanya kita ini bukan muslim, maka bukan muslimlah kita. Tetapi alhamdulillah pada hari ini dan pada waktu ini dan pada ketika ini Allah Ta'ala telah berkehendak pada azali kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Ibu dan ayah kita orang yang mentauhidkan Allah. Tok nenek kita orang yang mentauhidkan Allah. Maka kita alhamdulillah, kita syukur bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan kita daripada muwahhidun. Orang yang mentauhidkan Allah. Dan perbicaraan tauhid ini adalah perkara yang paling utama. Yang paling utama, yang paling afdal. Yang mana semua para anbiya apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama yang dibawa oleh para anbiya adalah mentauhidkan Allah. Bukan para nabi diutuskan oleh Allah untuk semata-mata menyeru manusia melakukan solat, menyeru manusia melakukan puasa, atau menyeru manusia supaya jangan berzina, jangan mencuri. Tidak. Kerana para anbiya, awal dakwah mereka pasti dimulakan dengan tauhid. Ajak manusia mentauhidkan Allah. Kemudian barulah didatangkan dengan perkara-perkara yang setelah itu. Kerana tu Imam Abu Hanifah, sekarang kita membicarakan akidah At-Tahawiyah. Sebelum akidah At-Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengambil akidah yang dibahaskan ini, antara rujukannya adalah Fiqhul Akbar. Kitab Al-Fiqhul Akbar. Kitab Imam Abu Hanifah yang membicarakan tentang tauhid yang dinamakan sebagai Al-Fiqhul Akbar. Kerana apa? Kerana Imam Abu Hanifah menyebut tentang kenapa dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Kerana itu adalah fiqh yang paling awal perlu diketahui sebelum Fiqhul Furu'. Sebelum fiqh tentang ibadah-ibadah. Sebelum fiqh tentang solat. Sebelum fiqh tentang puasa. Sebelum fiqh tentang hajj. Yang awal-awal yang paling utama adalah fiqh kefahaman tentang tauhidullah. Maka para ulama yang murabbi, yang alim, yang tahu keperluan masyarakat, yang tahu kepentingan membicarakan ilmu tauhid, pasti mereka akan mulakan pengajian mereka, pasti mereka akan mulakan penulisan mereka pada ilmu tauhid. Pada ilmu tauhid. Dan kita takkan pernah rasa jemu dan takkan pernah rasa bosan dan takkan pernah rasa cemuih. Orang Utara kata cemuih dengan membicarakan ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana inilah yang dibawa oleh para anbiya. Yang awal-awal dibawa oleh para anbiya dan diteruskan sehingga wafatnya para anbiya adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu mengajakkan manusia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tauhid maka amal yang lain semua binasa. Tanpa iman semua amal binasa. Tanpa iman seorang takkan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanpa iman yang benar, tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu akidah yang benar, maka manusia-manusia akan jadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah. Manusia-manusia yang pelik di luar sana. Sehingga ada yang mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ini bukan tauhid. Bila kata Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad, ini bukan ajaran tauhid kerana dia tidak mengesakan Allah. Orang seperti ini tidak mengesakan Allah. Dia telah menyamakan Allah dengan Muhammad dan menyamakan Muhammad dengan Allah. Langsung menafikan dua kalimah syahadah. Sedang dalam kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, kita meyakini dan mengiktiraf ketuhanan Allah dan kita mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam kalimah syahadah, tak ada dalam ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi ajaran para anbiya alaihimus salatu wassalam yang mengajak manusia supaya meyakini bahawasanya Muhammad adalah Allah. Hatta daripada Nabi Adam alaihimus salam, para anbiya semuanya sampai kepada Muhammad, tak ada seorang pun yang mengajarkan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Tak ada seorang pun mengajar Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Tak ada. Hatta Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Yakni yang bersifat dengan sifat basyariah, makan, minum, cedera,
berkahwin, ada anak dan sebagainya. Sifat-sifat bashar. Yuha ilai. Allah Ta'ala berfirman, yuha ilai, katakan Muhammad, yuha ilai. Dan aku diberikan wahyu. Yakni Nabi SAW kita yakin bahawasanya Nabi adalah asyraful makhluk. Asyraful makhlukat. Semulia-mulia makhluk. Asyraful nas. Semulia-mulia manusia. Asyraful anbiya. Semulia-mulia para Nabi. Tetapi tidak mencapai ataupun tidak sampai kepada darjat ketuhanan. Tak. Nabi SAW adalah Nabi. Sayyidu waladi Adam. Penghulu sekalian anak Adam. Tapi Nabi bukan Tuhan. Nabi bukan Allah. Barang siapa yang mengatakan Allah adalah Nabi, Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Allah, ini bukan tauhid. Ini bukan tauhid. Walaupun serban dia besar, walaupun dia pakai jubah, walaupun dia pakai rida, walaupun penuh pakaiannya dengan capal Nabi punya logo, walaupun dia pandai berbahasa Arab, walaupun dia pandai berpidato dan bercakap, walaupun majlisnya jutaan orang yang hadir, kalau dia membawa ajaran Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, itu bukan tauhid. Agama Kristian pada zaman sekarang, agama Kristian adalah agama yang terbesar dianuti oleh penduduk dunia. Oleh penduduk dunia. Oleh penduduk dunia. Wal'iyadzubillah. Dan mereka meyakini Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Mereka meyakini Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Sebahagian mereka kata Isa anak Allah, wal'iyadzubillah. Dan mereka kufur. Dan mereka kufur, wal'iyadzubillah. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, apa beza mereka dengan Kristian? Tak ada beza. Tak ada beza. Kerana tauhid itu adalah ifradul qadim minal muhdath. Mengesakan zat yang qadim Allah Ta'ala daripada perkara yang baharu. Dan kita tahu bahawasanya apabila kita mentauhidkan Allah, kita dikurniakan peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu tauhid. Ini adalah bitaufiqillah. Dengan taufik daripada Allah, dengan inayah daripada Allah, bantuan daripada Allah. Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan ke atasnya, maka diberikan kefakihan, kefahaman terhadapnya, terhadap agamanya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, Inna Allah wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh. Kata pengarang, Inna Allah wahidun la syarikalah. Ini adalah kalam yang masyhur apabila kita membincangkan tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Apabila kita sebut qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Sebagian ulama membezakan ta'rifan ahad dan al-ahad dan al-wahid untuk menjelaskan tentang beberapa perkara. Antara yang masyhur menjelaskan pada makna al-ahad dengan al-wahid, al-ahad dengan al-wahid, ialah al-Imam Abu Hanifah sendiri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sebahagian ulama kata al-ahad dengan al-wahid itu sama. Sama maknanya. Tetapi boleh juga kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah pada perinciannya supaya kita lebih memahami apakah beza di antara kalimah ahad dengan kalimah wahid. Kalimah ahad dalam firman Allah, qul huwallahu ahad, kata para ulama, al-ahad maksudnya alladhi la yaqbalu linqisam, iaitu Allah Ta'ala yang zatnya tidak menerima perpecahan dan berbelah bahagi. Maknanya bila kita sebut ahad, faham terus pada kita bahawasanya Allah bukan jisim sebagaimana yang kita syarahkan tadi. Bila kita sebut ahad, maknanya Allah bukan jisim. Allah tidak boleh dibelah bahagi. Allah tidak boleh dicerai beraikan. Allah tidak boleh menerima pecahan. Kerana apa? Kerana dia esa. Kerana dia esa. Dan dia ahad. Ahad ni maknanya bukan jisim. Kerana jisim boleh dibelah bahagi. Kerana kita sebut tadi apa takrif jisim?
Jisim ialah ma tarakkaba min jawharaini aw akthar, yang bersusun daripada dua juzuk jauhar, dua jauhar atau lebih. Satu body badan kita seperti sekarang ni, satu body badan kita seperti sekarang ini tersusun daripada ribuan, mungkin jutaan jauhar, jutaan juzuk yang membentuk tubuh badan kita. Dan bagi orang yang lebih besar badannya, lebih banyak juzuk dia, lebih banyak jauhari dia berbanding dengan yang lebih kecil badannya. Yang lebih tinggi orang itu lebih banyak juzuknya, jauharnya berbanding dengan yang lebih kecil daripadanya. Maka diri kita adalah jisim. Diri kita adalah jisim. Dan diri kita yang terdiri daripada juzuk-juzuk ini boleh dibelah bahagikan. Kalau orang ambil pisau potong tangan kita, ambil pisau potong tangan kita. Ambil pisau, ambil pedang, potong leher kita, wal'iyadzubillah. Ambil pisau, potong telinga kita, potong hidung kita, korek mata kita, cabut gigi kita. Boleh. Boleh dibelah bahagi. Maka kita kata, gigi itu juzuk daripada jisim saya. Tangan itu juzuk daripada jisim saya. Kepala itu juzuk daripada jisim dia. Kerana apa? Kerana kita jisim. Maka kita boleh dibelah bahagi. Ya kebalul inqisam. Tetapi bila kita sebut ahad, ahad yang disebut oleh Bilal sewaktu disiksa oleh musyrikin Quraisy, dia sebut ahad, 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 ahad. Apa makna ahad? Allah Esa. Allah tu Esa. Dan Esa di sini, Esa pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu adalah pada kalimah ahad. Adapun kalimah al-wahid atau adapun kalimah al-wahid, maka kata Imam Abu Hanifah, al-wahid ma'nahu alladhi la syarika lahu fil uluhiyah. Iaitu yang tiada sekutu baginya, yang tiada kongsi baginya, yang tiada rakan baginya, yang tiada kawan baginya, yang tiada banding baginya, yang tiada serupa dengannya. Itu makna wahid. Alladhi la syarika lahu fil uluhiyah, pada ketuhanan, hanya dia. Itu makna wahid. Dan wahid ini bukannya daripada makna nombor, adat. Adat. Bila kita sebut wahid, kalau dalam kalau dalam bahasa Melayu, bila kita sebut satu, maknanya berbilang. Berbilang. Kerana wahid, satu, boleh menerima pecahan, fraction. Satu boleh jadi 1/4. Boleh jadi 1/8. Boleh jadi 1/20. Boleh jadi 2/3. Boleh jadi 5/6 dan sebagainya, pecahan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan satu daripada sudut bilangan nombor. Tetapi Allah Ta'ala itu esa daripada sudut menafikan sekutu baginya. Bukan sahaja pada ketuhanan, tetapi pada zatnya, pada sifatnya dan juga pada af'alnya. InsyaAllah kita akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang perkara ini. Kata pengarang, wala syai'a mithluh, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding serupa dengannya. Ini adalah diambil daripada asrahul ayah fi tanzihillah. Asrahul ayat fi tanzihillah an musyabahatil makhluqat. Kalimah la syai'a mithluh diambil daripada ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'. Kata para ulama, ayat ini daripada sudut bahasa Arabnya, daripada sudut ilmu bayannya, ia adalah asrahul ayat, yang ayat yang paling jelas. Tidak ada yang lebih jelas berbanding ayat ini, walaupun ada ayat yang lain yang sama maknanya, yang seumpama maknanya, tetapi dia ayat ini sendiri adalah asrahul ayat, yang paling jelas. Tak ada lebih jelas lagi. Kalau dah jelas dah ayat ini, kalau jelas ayat ini, kalau syirikkan Allah lagi, kalau sekutukan Allah lagi, kalau serupakan Allah lagi dengan makhluk,
Dia bukan lagi dipanggil sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Kerana apa? Kerana kata ulama, apabila ayat ini Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala gunakan kalimah syai' dalam ayat ini pada jumlah kalimah syai' ini kalimah nakirah. Nakirah ni dia dalam bahasa Arab, bila kita sebut nakirah dan ma'rifah, dia kata nama am dan kata nama khas. Kalau kata nama am seperti syai'. Kalau kata nama khas ditambah dengan alif lam ataupun direct kepada perkara tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan kalimah syai' kerana syai' ini pada kefahaman bahasa Arab, ianya boleh jadi sesuatu. Setiap perkara yang maujud, setiap perkara yang wujud, yang maujud, itu dipanggil sebagai syai'. Jadi, syai' ini boleh jadi ia binatang, boleh jadi ia tumbuhan, boleh jadi ia jamadat, benda yang tidak bernyawa seperti batu-batu yang tidak bergerak, seperti pasir-pasir, seperti kayu-kayan dan sebagainya. Begitu juga seperti manusia. Kita panggil syai', sesuatu. Dalam bahasa Melayu, sesuatu. Sesuatu. Jadi kalau kita kata, tadi saya nampak sesuatu, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Ya, sesuatu. Kalau tambah lagi dengan sifat ataupun aratnya, saya tadi waktu drive di perjalanan, saya nampak tepi highway itu sesuatu yang putih. Maka sesuatu ni, Masya Allah, punya umum kalimah syai' ni, sesuatu ni. Ada orang kalau kita bagi tahu pada 10,000 di dataran, 10,000 orang tu semua fikir sesuatu ni macam-macam. Boleh jadi kucing putih, boleh jadi hantu putih, boleh jadi gajah putih, boleh jadi pokok putih, boleh jadi orang putih, boleh jadi kereta putih, semua sesuatu. Batu putih, sesuatu. Jadi kalimah sesuatu ni umum yang am, yang paling umum. Dan kata ulama, an-nakirah, kalimah yang nakirah fi siyaqin nafi, pada jumlah yang nafiah, pada satu binaan ayat yang menafikan, laisa kamithlihi, menafikan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu, syai', sesuatu, maknanya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun, satu pun tak sama dengan Allah. Dan sesuatu pun tak serupa Allah, Allah tak serupa sesuatu. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah. Walaupun satu sifat, walaupun satu af'al, walaupun suatu juzuk, tidak serupa. Kata ulama, asrahul ayat fi tanzihillah. Ini adalah ayat yang paling jelas pada mentazihkan Allah. Jadi bila disebut wala syai'a mithlu, wala syai'a mithlu, pada semua kewujudan ini, yang makhluk ini, semua kewujudan makhluk ini, dan pada semua sifat makhluk ini, dan pada semua wajah mereka ini, wajah maksudnya, maknanya perincian mereka, sifat mereka, keadaan mereka, dan sebagainya, sisi mereka, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Asrahul ayat fi tanzihillah. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman laisa kamithli syai', faham kita Allah tak serupa jin, tak serupa manusia, tak serupa malaikat, tak serupa pokok, tak serupa batu, tak serupa sesuatu. Kerana itu dalam ayat ini, kalau kita baca, Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimah hayawan atau insan atau malaikah. Kerana jika Allah Ta'ala berfirman laisa kamithlihi malaikah, laisa kamithlihi insan, laisa kamithlihi hayawan, maka boleh jadi ada sebahagian manusia yang akan tawaham, yang akan waham dalam fikiran mereka bahawasanya, oh Allah Ta'ala tak sama dengan haiwan, tapi boleh jadi Allah sama dengan manusia. Oh Allah Ta'ala tak sama dengan manusia, boleh jadi Allah sama dengan tumbuhan. Oh Allah Ta'ala tak sama dengan tumbuhan, boleh jadi Allah sama dengan malaikat. Tapi Allah Ta'ala guna kalimah syai'. Syai' ni maknanya semua benda. Hidup ke, tak,
yang ada roh ke, yang tak ada roh ke, yang bergerak ke, yang tak bergerak ke, yang kecil ke, yang besar ke, yang kurus ke, yang gemuk ke, yang pendek ke, yang tinggi ke, semua Allah tak sama dengan dia. Tu nak faham kalimah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa langsung dengan sesuatu. Kata pengarang. Sebenarnya kalau bahasnya ni panjang lagi, tapi untuk kelas kita ni cukuplah sikit-sikit secara amnya, secara umumnya. Kata pengarang, wala syai'a yu'jizuh wala ilaha ghairuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat melemahkannya. Yang ni juga disebut dalam kitab Aqidatul Mursyidah. Yang disebut dalam makna Al-Aziz walahul izz. Al-Aziz maknanya alladhi la yughlab, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak dapat dilemahkan, kerana Allah Ta'ala itu Al-Aziz. Al-Aziz, makna Al-Aziz, nama Allah antaranya adalah Al-Aziz. Al-Aziz ini ada banyak juga sirnya, keberkatannya. Jika seseorang dia berdoa dengan nama Allah Ta'ala ini Al-Aziz, dia tawassul dengan nama Allah Al-Aziz, ada sir dia, ada barakah, ada rahsianya. Atau dia buat wirid, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, ada barakahnya. Antara barakah yang boleh jika seorang menyebut Al-Aziz itu, maka dia itu tidak lagi merasa gentar kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila seseorang menyebut Al-Aziz, faham dia bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Allah, yang melemahkan Allah. Ini yang disebut apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada makhluknya daripada rezeki-rezeki dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Iaitu daripada ayat ini faham bahawasanya manusia hanya ada kasab. Kasab ni maksudnya apa? Kasab ni ialah apabila seorang hamba dia mengarahkan niatnya untuk melakukan suatu perbuatannya, tetapi perbuatannya itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hamba tidak mempunyai kuasa untuk mencipta. Hamba tidak mencipta. Adapun hamba dia kasab. Kasab yang tadi kita sebut, mengarahkan niatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Dan apabila terzahir perbuatan itu, faham kita bahawasanya perbuatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan kita sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan sekaliannya, termasuklah sekaliannya itu ialah kalian, zat kalian, diri kalian, tubuh kalian, wa ma ta'malun, dan juga sekalian amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak akan pasti, makhluk ini tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikalahkan oleh apa-apa pun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikalahkan oleh apa-apa pun. Oleh itu bila kita faham perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk melakukan apa sahaja, maka pasti akan berlaku. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak, pasti tidak akan berlaku.
Sebagaimana hadis Nabi SAW, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang Allah kehendak pasti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Jadi semua perkara yang berlaku di alam ini berlaku dengan kehendak Allah dan berlaku dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ianya baik ataupun ianya buruk. Kalau berhimpun sekalian jin dan manusia untuk memberi manfaat kepada kita, maka pasti tidak akan dapat memberi manfaat kepada kita melainkan jika Allah Ta'ala yang menciptakan perkara tersebut. Yakni bila kita sebut dalam bahasa Melayu, jika Allah mengizinkan, yakni Allah Ta'ala menciptakan perkara tersebut, Allah Ta'ala menciptakan manfaat itu pada kita. Jika sekalian jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kita, maka pasti tidak akan dapat menyampaikan mudarat kepada kita melainkan Allah Ta'ala yang menciptakan mudarat tersebut kepada kita. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wajib atas muslim mereka redha terhadap apa sahaja yang Allah Ta'ala telah kehendak ke atas mereka untuk berlaku. Jika yang baik, mereka syukur pada Allah. Jika yang buruk, mereka redha pada Allah dan mereka sabar terhadap balak dan musibah yang Allah Ta'ala timpakan terhadap mereka. Kata pengarang, wala ilaha ghairuh. Al-ilah maknanya bila kita sebut la ilaha illallah. La ilaha ghairuh ini maknanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa makna tiada Tuhan selain Allah? Kata ulama, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Oleh kerana dia yang mencipta kita, dia adalah pencipta, maka dia yang berhak disembah. Hak Allah yang terbesar ke atas hambanya ialah hamba-hambanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan apabila kita sebut la ilaha illallah, maknanya hanya dia Tuhan dan hanya dia pencipta. Selain daripada Allah yang disembah, itu adalah sembahan-sembahan yang diambil oleh manusia-manusia secara zulma, secara zalim. Mereka meletakkan ibadah kepada sesuatu selain Allah. Apa makna ibadah? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Kemuncak ketundukan dan penyerahan diri, itu makna ibadah. Jika seseorang dia menyerahkan kemuncak ketundukan dan penyerahan diri kepada selain Allah, itu namanya ibadah. Bukan makna ibadah ini jika seseorang dia baca ayat kursi, dia tampal ayat kursi dalam rumah dia, itu dipanggil ibadah ayat kursi. Tak. Boleh jadi ada sebahagian orang daripada golongan Al-Wahabiyah ni, dia tak faham. Bila dia masuk kedai, nampak orang gantung ayat kursi dalam kedai, untuk barakah ayat kursi ataupun gantung ayat 1000 dinar. Dia kata ini tangkal syirik. Dia kata wal'iyadzubillah. Kalau ada seorang dia buat selawat syifa, selawat tafrijiyah, dia buat selawat tafrijiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya. Kalau dia buat selawat syifa, ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kalau buat selawat tafrijiyah, salatan daimatan, yang mana dalam selawat tafrijiyah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hajat, dan sebagainya, selawat tafrijiyah, ataupun selawat al-fatih, ataupun selawat, lagi ada banyaklah selawat yang dibuat oleh para ulama. Mereka kata ini syirik pada Allah. Wal'iyadzubillah. Hanya semata-mata beramal dengan sebab, tidak menjadikan seorang itu syirik pada Allah. Hanya semata-mata beramal, tidak menyebabkan seseorang itu syirik pada Allah. Beramal dengan sebab. Beramal dengan sebab. Kerana kita bukan meyakini Nabi SAW itu dan selawat Nabi itu adalah pencipta. Tapi kita meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta. Maka bila kita sebut la ilaha ghairuh, maknanya ilah. Ilah ni apa? Ilah ni ialah man lahu al-ilahiyah. Yang mempunyai sifat ketuhanan, al-ilahiyah.
Al-ilahiyah ini kata ulama qudratul ibda'i wal ikhtira', iaitu kuasa yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada, yang mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada, itu namanya cipta. Itu namanya cipta. Bila dia sebut cipta, maknanya menjadikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan sifat ini. Okay? Dan kemudian kalimah ilah, sebahagian ulama kata al-ilah adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Al-ilahu min asma'illah, sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin. Dalam Usuluddin. Jadi apabila kita menyebut al-ilah, maknanya ia adalah Allah. Asalnya, hakikatnya, tidak boleh menyebut ilah, kalimah ilah secara single, Tuhan, melainkan hanya pada Allah. Kita tak boleh kata Tuhan, mutlak Tuhan, kalimah Tuhan itu, kepada sembahan-sembahan yang disembah secara zulma, secara batil. Tak boleh. Tak boleh. Akan tetapi, jika diqayyidkan, jika dikaitkan, bahasa Melayu dikaitkan, disandarkan kepada sesuatu, jika dikatakan inilah Tuhan orang Hindu, dengan makna ma'bud, dengan makna sembahan, bukan dengan makna Tuhan yang bersifat dengan mencipta sesuatu, mengadakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada, kan? Tapi makna ilah, jika kita sebut ilah al-Hind, ilah Tuhan orang Hindu, maksudnya ialah sembahan. Ma'buduhum, atau Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Yahudi, maknanya bukan Allah. Tetapi maknanya ialah sembahan mereka. Tapi secara mutlak, tengah bawa kereta, tiba-tiba nampak satu patung dekat tepi jalan, anak pun tanya, apa tu ya? Dia kata, itulah Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, ini kalimah kufur. Tak boleh kita panggil ilah kepada sesuatu selain Allah, melainkan ada qaid, melainkan dimuqayyadkan dengan sesuatu, dikaitkan dengan sesuatu. Seperti dia kata, itulah Tuhan orang Hindu, yakni sembahan orang Hindu. Kalau kita guna kalimah sembahan lebih baik. Itulah sembahan orang Hindu yang tidak berhak disembah. Jadi kalimah ilah pada hak Allah bukan semata-mata sembahan, tetapi makna ilah itu ialah man lahu al-ilahiyah, iaitu qudratu al-ikhtira', kuasa yang mencipta. Hanya Allah sahaja yang berkuasa menciptakan, menjadikan sesuatu dari tiada kepada ada. Baik, untuk malam ni sampai sini sahaja dahulu. Ada soalan ke? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita lihat ayat Quran, ada ayat yang maksudnya lebih kurang, wahai Muhammad, bukan kamu yang melontar, tetapi akulah yang melontar. Jadi itu dari segi, kalau kita nak faham dari segi tauhid, macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Itulah ayat yang kita baca tadi tu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Maksudnya ialah apabila Nabi Muhammad SAW mengkasapkan perbuatan, mengkasap itu kita sebut kasap tadi. Contoh, saya angkat tangan, saya menghalakan niat saya untuk mengangkat tangan. Pada saat itu Allah Ta'ala menciptakan. Apabila berlaku perbuatan kita, maknanya Allah menjadikan perbuatannya, menciptakan perbuatannya daripada tiada kepada ada. Dan bila kita baca ayat tadi tu, maka faham dia ialah perbuatan melempar itu dikasapkan oleh makhluk, kasapkan oleh Nabi SAW. Kemudian ayat setelah itu disebut wa ma ramaita idh ramaita. Idh ramaita itu maknanya menunjukkan kasap, menghalakan niat untuk melakukan perbuatan. Walakinnallaha rama menunjukkan hakikat perbuatan melempar itu, hakikat perbuatan melempar itu
ialah berlaku dengan ciptaan Allah. Itu maksud dia. Bukan bermakna Nabi Muhammad lempar tu Allah lempar nanti yang jadi ajaran Allah Muhammad Allah apabila tidak faham tentang ayat-ayat seperti ini. Golongan ni hati-hati. Okay, bukan makna apabila Nabi Muhammad lempar Allah melakukan perbuatan lempar. Tidak, kita tak kata Allah melakukan perbuatan tu, Allah menciptakan perbuatan. Sebab Allah guna kalimah cipta, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah guna kalimah cipta. Jadi ayat seperti ini mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ini ayat yang mutasyabihat. Kita faham, sebagian orang mungkin dia tak faham, oh Allah yang melempar. Salah. Allah yang menciptakan perbuatan lempar, bukan Allah yang melempar. Jadi terjemahan tu, itu yang kita sebut dalam, banyak ulang-ulang kita sebut dalam kuliah kita, membaca terjemahan itu bahaya. Membaca terjemahan itu bahaya kerana kalau baca sendiri-sendiri itu lebih lagi bahaya. Dia boleh membawa kepada salah faham. Jadi makna itu bukan makna ayat tu Allah yang melempar, tapi Allah yang menciptakan perbuatan lempar itu. Maka kalau kita minum sekalipun, kalau kita makan sekalipun, kalau kita masak sekalipun, bukan makna Allah yang masak, Allah yang minum, Allah yang makan, Allah yang tidur. Tak. Tetapi perbuatan tidur Allah yang cipta. Perbuatan masak Allah yang cipta. Perbuatan makan Allah yang cipta. Perbuatan minum Allah yang cipta. Kalau dia kata Allah yang minum, kufur lah. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala maha suci daripada sifat minum. Perbuatan minum. Kalau kata Allah yang tidur, bukan saya tidur tapi Allah yang tidur. Wal'iyadzubillah. Ini perkataan kufur. Saya kasap perbuatan tidur tapi perbuatan tidur itu Allah yang cipta. Kita nak faham dia. Saya hanya kasap perbuatan tidur. Kita nak tidur. Tapi kalau Allah Ta'ala tak cipta tidur untuk kita, tak tidur kita. Itu yang kali-kali tak tidur-tidur. Doa pada Allah, ya Allah, tidurkanlah aku. Allah ciptakan perbuatan tidur lah kita. Kalau tak cipta tidur, tak tidur kita. Jaga buntang mata seminggu boleh jadi gila. Jadi makna ialah bila kita tidur, kita kasap perbuatan tidur, tapi yang menciptakan tidur kita itu Allah. Bila kita makan, kita kasap perbuatan makan, tapi yang menciptakan perbuatan makan adalah Allah. Faham Jelas? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada soalan lain yang berkaitan lah? Jelas kot. Alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.